Bersama saya, Muhammad Faisal Anwar Ruslan, berita MyVOF News edisi Januari 2021. MyVOF News edisi Januari 2021. Share dan subscribe laman sosial Jabatan Pertahanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan pelaksanaan semula Perintah Kawalan Pergerakan bagi beberapa negeri bermula 13 Januari sehingga 26 Januari 2021. Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan adalah melalui 3 peringkat mengikut negeri-negeri yang telah ditetapkan iaitu PKP, PKPP dan PKPP. Namun, bagi jaminan bekalan makanan sepanjang tempoh PKP, nelayan dan peternak dibenarkan untuk meneruskan aktiviti perikanan serta aktiviti menangkap ikan demi menjamin bekalan makanan negara. Ini termasuk aktiviti pergerakan lori bagi menghantar ikan dan hasilan ikan yang ditarifkan sebagai essential services. Sambungan itu, syarikat atau individu yang terlibat hendaklah mendapatkan surat pengesahan di Pejabat Perikanan Negeri masing-masing. Manakala, bagi aktiviti memancing adalah tidak dibenarkan di negeri-negeri yang telah dilaksanakan PKP. Larangan ini dilaksanakan adalah kerana aktiviti persendirian atau hobi yang bukan bertujuan untuk bekalan makanan atau pasaran kepada rakyat. Oleh itu, rakyat digesa untuk mematuhi arahan dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Sebarang pertanyaan, orang ramai boleh menghubungi Bilik Gerakan Pemantauan Krisis COVID-19 di talian hotline 03 8870 1307 atau 1663 atau 1664 untuk sebarang pertanyaan lanjut mengenai Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Pasukan Penguatkuasa Unit Perlindungan Sumber Jabatan Perikanan Negeri Johor telah berjaya menahan 7 buah vessel pukat tunda Zon B dan 28 orang OKT di perairan Tanjung Tohor, Muar, Johor. Vessel tersebut ditahan ketika sedang beroperasi menangkap ikan di perairan Tanjung Tohor, Muar dalam satu program penguatkuasaan MCS perairan Pantai Barat Negeri Johor. Kesalahan yang dikesan adalah menjalankan aktiviti menangkap ikan menunda di luar kawasan yang dibenarkan serta di luar zon yang disyaratkan di dalam lesen dan bukan usaha sendiri. Kesalahan ini adalah kesalahan di bawah Seksyen 8 dalam kurungan B Akta Perikanan 1985, melanggar syarat dalam lesen. 7 buah vessel pukat tunda Zon B ini telah dibawa ke Pengkalan Perlindungan Sumber Batu Pahat untuk siasatan lanjut. Orang ramai, khususnya nelayan, diminta untuk terus menyalurkan maklumat secara bertulis atau bergambar mengenai kegiatan yang menyalahi peraturan Akta Perikanan 1985 secara telefon atau SMS hotline Fishcom di talian 03 8880 5019 atau melaporkan kepada Pejabat Perikanan Daerah yang berhampiran dengan anda bagi tindakan susulan. Pejabat Perikanan Negeri Pulau Pinang telah membuat sitaan bubu naga di muara Sungai Kuala Kedah pada 15 Januari 2021. Hasil daripada aduan awam yang diterima, seramai 5 orang anggota terlibat di dalam operasi ini pada jam 1 petang sehingga 6 petang di 3 lokasi yang berbeza. Dalam operasi tersebut, 43 buah bubu naga telah disita oleh PPN Pulau Pinang melalui unit pengurusan sumber dengan anggaran nilai rampasan sebanyak RM2,580. Kesalahan tersebut adalah di bawah Seksyen 11 dalam kurungan 3 dalam kurungan C Akta Perikanan 1985 kerana menggunakan peralatan menangkap ikan yang tidak dilesenkan. Pejabat Perikanan Negeri Pahang telah mengadakan tinjauan di kawasan ternakan ikan dalam sangkar di perairan Pekan Sungai Pahang pada 13 Januari 2021. Tinjauan tersebut bertujuan mendapat gambaran tepat kesan banjir yang masih berlaku yang turut memberi kesan kepada ternakan ikan terutamanya spesies patin dalam sangkar. Air sungai dengan arus deras yang kadang-kala membawa kayu-kayu besar telah menyebabkan sangkar rosak, pukat bocor dan ikan terlepas keluar yang menyebabkan kerugian. Sehubungan itu, Jabatan menasihatkan para peternak untuk merekod dan melaporkan kerugian kepada Jabatan Perikanan untuk dipanjangkan selanjutnya kepada MAFI sebagai laporan bencana banjir. Selain disebabkan banjir, penguatkuasaan PKPP dan PKP 2.0 juga dijangka memberi kesan kepada pemasaran ikan ternakan sangkar dari negeri Pahang ke Lembah Kelang, khususnya Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Tinjauan juga menunjukkan bahawa sebahagian peternak telah menggunakan lampu kuasa solar yang lebih mudah dan menjimatkan bagi kegunaan pencahayaan sepanjang malam. Terdapat juga ancaman pemangsa memerang yang memakan ikan-ikan di dalam sangkar
yang memerlukan perbincangan dan nasihat pihak perhilitan bagi mencegahnya. Daerah Pekan mempunyai kira-kira 420 orang peternak ikan dengan bilangan 4,277 sangkar yang mengeluarkan kira-kira 2,800 tan metrik ikan dengan nilai RM33 juta setahun. Libat urus bersama masyarakat orang asli Ulu Lakai telah diadakan oleh Pejabat Perikanan Negeri Sembilan bertempat di Kampung Orang Asli Ulu Lakai, Jelebu pada 13 Januari 2021. Libat urus tersebut membincangkan penubuhan My Komuniti Perikanan kepada komuniti setempat serta perancangan aktiviti yang boleh dijalankan di kampung ini seperti kursus asas peternakan ikan air tawar dan perprosesan produk berasaskan perikanan. DOF melalui Ketua Cawangan Pengembangan Encik Muhammad Khair bin Jemain dan Ketua Daerah Perikanan Jerebu Encik Muhammad Azhar bin Yusof turut menyumbangkan 2,000 benih ikan tilapia dan beg makanan ikan untuk kolam-kolam ikan yang diusahakan oleh masyarakat orang asli di sini. Selain itu, Pejabat Perikanan Negeri Sembilan turut menjalankan pemantauan pendaratan ikan air tawar dari Lombong Seliau di Pasar Sari dan Rantau. Di pasar tersebut, terdapat pelbagai jenis ikan air tawar segar berdekatan Seremban. Pasar Sari Din menjual ikan air tawar hasil tangkapan nelayan darat di kawasan Lombong sekitar Seliau dan Suar Betong seperti baung, patit, lampam Jawa, lampam sungai dan lain-lain. Menurut nelayan darat Seliau, hasil tangkapan semakin baik sejak Pejabat Perikanan Negeri Sembilan aktif menyumbangkan benih-benih ikan di kawasan tersebut. Sebelum saya akhiri laporan ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, PKP telah dilaksanakan semula. Jadi, patuhilah SOP terutamanya di kawasan orang ramai dan juga di tempat kerja. Sekian saja, saya Muhammad Faizus Anwar bin Roslan. Assalamualaikum dan salam hormat. The MyDF News edisi Januari 2021.